Alhabal murah-murahan kasalamat. Saya Hikmah Juni. Mereka pernah ditangkap polis kerana mempertahankan tanah ladang sendiri dan akhirnya berputih mata apabila tanah yang diusahakan sejak berpuluh tahun menjadi milik syarikat dari Semenanjung. Itu antara peristiwa hitam 100 penduduk kampung Tingkayu, Lahad Datu, kira-kira 15 tahun lalu apabila hasil titik peluk mengusahakan ladang kelapa sawit dirampas orang lain. Ditangkap polis kerana cuba mempertahankan ladang milik sendiri, akhirnya tanah yang dibangunkan berpuluh tahun menjadi milik syarikat dari Semenanjung. Itu antara peristiwa hitam yang tidak dapat dilupakan Robert Solop, 71, kira-kira 15 tahun lalu apabila hasil titik pulu mengusahakan ladang sawit di kampung Tingkayu Lahad Datu dirampas orang lain. Menurut Robert, dia dan kira-kira 100 penduduk di situ terpaksa menerima hakikat apabila tanah yang dibangunkan pada tahun 1987 telah dijual oleh kerajaan pimpinan Tan Sri Musa Aman kepada syarikat swasta. Kami sudah dari 87 membuka itu tanah, sudah berbuat, sudah semua itu. Tahu-tahu pula lain orang yang punya itu bilang kami ada grant. Jadi ambil polis, orang kasih halo sama kami. Jadi terpaksa kami ini orang kampung macam mana mau cari makan. Dan juga kalau kami mau ambil itu kayu satu pokok saja untuk bikin baipulu rumah kami, tidak boleh. Tapi kalau yang Musa Aman, dia bajijir itu logging di Kelabakan situ. Jadi itu tanaman semua tiada sudah. Warga Mas itu bercakap kepada Borneo Today TV ketika ditemui di Majlis Penyerahan Geran Anak Negeri oleh Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal di Lahad Datu semalam. Robert berkata ladang milik penduduk kampung diambil pihak swasta tanpa sebarang pampasan. Malah mereka melihat sendiri pokok sawit yang ditanam ditebang oleh pekerja syarikat untuk penanaman semula. Namun katanya, bila tiba musim pilihan raya, wakil rakyat kerajaan terdahulu datang merayu undi daripada penduduk kampung. Terus ambil polis tangkap kami. Sampai kamu Ya, kami pun sampai mau menangis. Budak-budak kami. Sebab apa? Tidak ada lagi pembayar itu sekolah-sekolah budak. Jadi daripada itu saya tidak panjang lebar cerita, hanya apa-apa yang kemudahan sama rakyat tolonglah kembalikan kepada rakyat. Oleh karena rakyat juga yang dia minta tolong kalau minta undi. Sementara itu, Yusak Musa 52 dari Kampung Putatan Baru, Lahad Datu berkata, pemberian geran tanah menamatkan penantian penduduk di situ selama 40 tahun sejak kali pertama permohonan dibuat. Yusak berkata kerajaan Barisan Nasional BN tidak pernah melakukan perkara itu, justru memuji kerajaan Parti Warisan Sabah, Warisan, yang mendengar rintihan mereka untuk mendapatkan geran tanah. Seramai 76 orang yang menerima geran pada hari ini telah mencapai niat mereka dan walaupun sebagiannya sudah meninggal dunia selepas 40 tahun, tetapi hari ini generasi yang telah kesinambungan generasi telah diberi hak milik geran tanah. Memang sendiri dari dulu. Ya, sendiri dari dulu, tapi kebanyakan yang lain tu banyak tuntutan daripada anak-anak lah. Sebab ibu bapak sudah meninggal lah. Sebab ibu bapak telah meninggal, sekian lama menunggu geran dan tidak dilayan oleh kerajaan yang terdahulu. Kepimpinan Ketua Menteri terus mendapat sokongan bekas pegawai kanan kerajaan. Biarpun baru 26 bulan menerajui pentadbiran Sabah, kepimpinan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Apdal cukup disenangi bukan sahaja dalam kalangan anggota perkhidmatan awam tetapi juga bekas pegawai kanan kerajaan. Tindakan Ketua Menteri melakukan penstrukturan dalam perkhidmatan awam Sabah dilihat telah membawa perubahan positif kepada sistem pentadbiran yang lebih baik.
Walaupun terdapat suara-suara sumbang yang mengkritik pemerintahan Datuk Seri Muhammad Shafie, namun mantan penjawat awam yang ditemui Borneo Today TV hari ini amat yakin kritikan tidak berasas itu hanya ingin menjatuhkan imej Shafie menjelang pilihan raya negeri Sabah. Antara yang sempat kami temui ialah bekas Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS Datuk Dr. Kamarul Zaman Ampun, bekas Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Sabah Datuk Yusuf Kasim dan bekas Pengarah Hal Ehwal Anak Negeri Datuk Awang Ahmad Shah Talib. He's doing a good job. He has been doing a very good job. We are very happy lah. But kita terdengar dalam berita-berita luar yang kita dengar seolah-olah macam dia tak not doing a good job lah. But I think that's not true. Dia kalau kita tahu kenapa benda-benda ini disebarkan, ya, cuma dia nak assassinate dia punya karakter lah. I think, but to me he's good. Yeah, I think I give my full support to him lah. Dan selaku pegawai kerajaan, walaupun sudah bersarah, dan kami sedia memberi perkhidmatan lah selagi diperlukan. Dan sekarang pun saya masih duduk dalam JLC, dan melalui JLC dapat juga kita meneruskan rancangan-rancangan kerajaan yang baik untuk rakyat, supaya kita dapat meneruskan perkhidmatan yang telah kita pernah buat dahulu semasa dalam perkhidmatan awam. Jadi ini satu peluang yang baiklah, dan peluang ini bukan mudah diberikan kepada pihak kami yang sudah bersarah, dan kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri dalam hal ini disambut baik. Adalah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Shafie Haji Apdal ini selama baru 2 tahun sebagai Ketua Menteri Sabah, memang nyata dia telah, bagi saya lah, dia telah membawa penstrukturan perkhidmatan awam ke satu tahap yang amat positif dan baik, di mana dia telah memberi fokus kepada pembangunan struktur awam itu untuk memajukan tenaga kerja dalam profesi perkhidmatan awam ke tahap yang lebih baik, dengan memberi peluang mereka mengikuti pelatihan dan pembelajaran, dan seterusnya membawa penstrukturan baru, menaikkan taraf ataupun grade di dalam perkhidmatan awam itu sendiri. Dan kita sudah lihat di mana pegawai-pegawai baru, pegawai muda telah diberikan tanggungjawab yang besar di dalam kepimpinan perkhidmatan awam itu sendiri. Hanya calon yang tidak ada kecenderungan melompat parti akan dipilih oleh Parti Warisan Sabah untuk bertanding pilihan raya negeri PRN nanti. Naib Presiden Warisan Datuk Peter Anthony berkata perkara itu akan diberi penekanan selain memastikan calon yang bakal dipilih itu mesra rakyat, mempunyai kepribadian yang baik dan komitmen tinggi sebagai wakil rakyat. Beberapa nama ada kita cadangkan, di peringkat akhir pulanglah kepada pucuk pimpinan, kepada Yang Maha Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk menentukan siapa sahaja calon-calon yang akan ditengahkan nanti. Tapi saya percaya pada kali ini kebanyakan calon, rata-rata calon yang akan diambil, yang akan dipilih untuk bertanding pada PRU 15 ini adalah calon-calon yang tidak mempunyai DNA katak. Itu. Beliau ditemui di Majlis Ramah Mesra bersama masyarakat Melalap kemarin. Mengenai sama ada beliau akan mempertahankan kerusi di Dewan Undangan Negeri Melalap, Peter berkata beliau akan mempertahankan kawasan berkenaan selagi khidmatnya diperlukan oleh rakyat Melalap. Memang ada suara-suara ataupun permintaan daripada luar, termasuk daripada Pensiangan, daripada Tambunan, yang meminta agar saya mungkin bertanding di kawasan Tambunan, begitu juga di kawasan Pensiangan. Tapi selagi saya diperlukan oleh masyarakat Melalap, saya akan pertahankan kawasan Melalap ini.
Dalam pertemuan bersama penduduk dan pengundi di Melalap, Peter turut berasa gembira kerana banyak pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang 2 tahun lebih kerajaan warisan menerajui kerajaan Sabah. Banyak pembangunan infrastruktur terutama di kawasan Melalap ni yang telah kita jalankan ataupun adakan. Namun kita akui bahawa ada juga beberapa kedudukan perancangan kita yang terpaksa tergendala. Contohnya Pekan Melalap, kita nampak jentera dan pembersihan itu tengah dijalankan, tetapi ia bermula daripada awal tahun semenjak COVID ini terpaksa dihentikan, dan begitu juga dengan kerja-kerja yang lain di sekitar Melalap ini. Tetapi rata-rata yang kita jumpa ini menaruh kepercayaan kepada kepimpinan yang membawa hormat Ketua Menteri, dan mereka yakin bahawa kerajaan warisan ini akan dipilih semula untuk membentuk seterusnya menerajui kepimpinan kerajaan negeri Sabah kelak. Apa yang diadukan bekas pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Muiz Pico kepada Ketua Bahagian Warisan Kalabakan Sarifuddin Hatta. Bekas pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Muiz Pico dikatakan pernah mengadu Tan Sri Musa Aman sukar meluluskan projek pembangunan di Pulau Sebatik ketika menjadi Ketua Menteri dahulu. Ketua Bahagian Parti Warisan Sabah Kalabakan Sarifuddin Hatta berkata perkara itu dinyatakan Muiz kepadanya sebanyak 2 kali sebelum berpaling tada melompat parti akhir bulan lalu. Saya cakap sama dia, YB, kenapa kau Sebatik ditutup betul? Kesian itu jalan-jalan raya ini nih. Apa dia cakap sama saya? YB, dulu zaman Musa Aman, saya mau jumpa minta proyek pun susah, dia bilang. Oh iya nggak YB, saya bilang. Nah ini rekod, supaya dia dengar. Saya bercakap 2 kali pasal ini bersama dia. Rekod, kalau boleh viral ini. Saya cakap sama dia, YB kenapa susah betul kamu kasih bagus itu? Air pun susah. YB dulu Musa Aman susah. Rekod, dulu Musa Aman air susah. Kalau mau minta proyek di sana, kalau tidak ada dia punya commission, dia tidak mau kasih, dia cakap. Ini saya cakap sama dia. Dia cakap sama saya tidak tanya ini. Oh begitu nggak YB, saya bilang. Dia bilang iya YB susah. Bagus lagi ini Syafi'i bilangnya. Kalau saya mau telepon dia angkat. Kalau saya mau jumpa dia kasih jumpa. Kalau saya mau proyek untuk bangunkan sebuah kawasan dia kasih. Sarifuddin berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada Majlis Perjumpaan Ahli Parlimen Kalabakan bersama pemimpin akar umbi Parti Warisan Sabah di Kampung Mentadak Baru, Tawau semalam. Tegasnya meskipun banyak projek diluluskan di Sebatik namun tiada yang kelihatan. Dikasih projek mana? Adakah projek di sini datang? Mana itu projek? Peruntukan berapa banyak? Saya di Kementerian Keuangan saya tahu. Kalau Ketua Menteri tanya, Ketua Menteri sign, semua pergi sama saya tahu siapa yang dapat projek. Saya tahu apa yang mau dibikin. Tapi saya pun tidak lihat apa keikhlasan dia untuk bikin majukan Sebatik ini. Sudah coba 2 penggal bersama Barisan Nasional. Kalau dia bilang alasannya dulu mungkin ketua menterinya tidak bagus, ketua menteri Syafi'i bagus, tapi apa yang dia buat selama 2 tahun? Bukan saja YB dia adalah pembantu Menteri Infrastruktur, pembangunan infrastruktur. Kenapa Syafi'i kasih dia pembangunan infrastruktur? Sebab dia tahu Sebatik ini banyak masalahnya. Bukan saja jalan raya, air masalah, listrik masalah. Betul nggak? Jalan berlubang-lubang sampai di sana. Kalau mau dibandingkan dengan Sebatik di sebelah, jauh saja antara langit dengan bumi. Betul nggak? Sementara itu, Ahli Parlimen Kalabakan Ma'mun Sulaiman menyuruh penduduk memilih wakil rakyat yang tulus menjalankan tugas memperjuangkan hak rakyat jika mau melihat Pulau Sebatik membangun. Kita punya Adun dulu ini tidak mau bekerja sama, marah. Saya pun tak mau. Tak mau bercakap sama saya. Saya masuk, suruh ketua kampung keluar. Apa punya Adun begini? Adun yang boleh diharapkan tidak? Tak tahu kalau pernah dia berucap satu di acara tahun baru. Budak-budak berteriak di belakang, YB air di kampung apa itu di sana tu? Dia minta air. Air pun tidak boleh kasih betul. Padahal itu logi tinggal dikasih dalam saja. Kalau mau dikasih dalam, kasih luas, kasih dalam, kasih tinggi kapasitinya. Tapi itu tidak dibikin. Yang dibikin
barang-barang yang boleh menguntungkan dirinya sendiri. Saya boleh berani cakap, untuk yang dia bikin hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Baru berusia 12 tahun tetapi sudah berkahwin. Mungkin sukar dipercayai, namun itulah situasi yang masih berlaku dalam kalangan orang asal Sabah. Faktor kemiskinan, tiada akses kepada pendidikan kesihatan reproduktif, stigma masyarakat, tiada kesedaran serta kelonggaran peruntukan undang-undang antara yang perlu diberi perhatian bagi menangani punca perkahwinan bawah umur dalam kalangan masyarakat. Pembantu Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Janila Simbang berkata, pilihan harus diberikan kepada anak yang mengandung luar nikah. Perkahwinan bukan satu-satunya langkah penyelesaian. Kebiasaan dalam kalangan orang asal ini perlu dihentikan kerana ini mengundang kepada masalah kesihatan mental anak yang dipaksa kahwin awal hanya disebabkan kesilapannya mengandung anak luar nikah. Actually, option dia ini adalah penting lah. Jadi you can give away your child for adoption or single mother. As I said, these are all accepted now. Soalan yang paling selalu, siapa labin ini anak, dia bilang. And also they need to know a lot of things. Dia takut tidak boleh taruh nama bapa, itu boleh. Even if you don't marry, you can put the name of the father. Yeah, it's allowed. You don't have to put the perempuan punya mama, which is also something becoming very quite often di sini. Jani berkata demikian dalam sidang media selepas perbincangan menerusi webinar berkaitan isu perkahwinan bawah umur dalam kalangan orang asal sempena Hari Orang Asal Sedunia di Penampang semalam. Katanya faktor kemiskinan sering mendorong ibu bapa mengawinkan anak pada usia remaja, namun ia bukan penyelesaian untuk keluar dari kepompong kemiskinan. Biasa dia ingat, kalau saya ada 10 anak, saya tidak boleh menjaga dia, saya kasih kasih kahwin awal. Ingat, this will solve the problem. Actually, it doesn't. The child continue to be in poverty. Mengikut itu kajian kami, all of them, majority, about 98%, 1,000 and below dorang punya pendapatan. So it's very sad. It doesn't help you to marry your child early, bah. Yeah, it only perpetuate it. Sementara itu, Pengarah Eksekutif Pakos Trust Enla Simbang berkata, berdasarkan kajian yang dilakukan, ada yang kahwin atas dasar suka sama suka dan ada juga yang dipaksa kahwin kerana mengandung anak luar nikah. Anak ini pastinya berdepan dengan tekanan mental kerana belum bersedia menjadi ibu. Satu daripada saya tengok menarik itu kajian adalah they leave the family very early, penghijraan dia bilang. Where they are just about 13, 14, 15. They're supposed to be with their parents, but suddenly they get married kan, they have to move to another family. Dia sebenarnya banyak dia punya tekanan mental. And so the vicious cycle continue lah. Dia tidak boleh menjadi ibu bapa yang bagus sebab dia masih muda. Dia tiada peluang pekerjaan untuk meningkatkan keluarga, begitu. So, kami tidak boleh break ini cycle of poverty, bah. So I think indigenous community ourselves must be the one to break it lah, not orang dari luar. Dakwaan kononnya seorang kanak-kanak lelaki di Sepitang diculik sindiket pencuri organ manusia atau pengait adalah tidak benar. Dakwaan seorang kanak-kanak lelaki hilang akibat diculik sindiket mencuri organ manusia dan dikaitkan dengan pengait di Kampung Kelangsat Sepitang sehingga tular di media sosial semalam adalah tidak benar. Sebaliknya, penduduk kampung mendakwa kanak-kanak berusia 10 tahun itu disembunyikan makhluk halus sebelum ditemui kira-kira pukul 9 malam di belakang rumah Ketua Kampung Kelangsat. Ketua Polis Daerah Sepitang Deputi Superintendent Champin Piu berkata pihaknya ada menerima maklumat bahawa seorang kanak-kanak hilang Sabtu lalu. Sebaik menerima maklumat itu, sepasukan anggota polis segera dikerah ke kampung berkenaan untuk menyiasat. Hasil maklumat penduduk, kejadian didakwa berlaku kira-kira pukul 6.30 petang. Bagaimanapun, kanak-kanak itu ditemui kira-kira pukul 9 malam di kawasan belakang rumah Ketua Kampung. Katanya lagi, hasil temu bual dengan Ketua Kampung dan beberapa penduduk kampung menggesahkan mangsa dipercayai disembunyikan makhluk halus.
Mangsa didakwa ditemui di kawasan Tanah Lapang dalam keadaan terlentang sambil tangan dilekap di atas dada. Campin berkata kanak-kanak itu selamat namun masih dalam keadaan lemah. Difahamkan ahli keluarga mangsa juga mengadakan kenduri selamat dengan menyembelih ayam dan kerbau untuk menolak balah mengikut kepercayaan mereka. Sehubungan itu, Campin meminta orang ramai tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih bagi mengelak kegusaran awam di daerah Sipitang. Saya Hikmah Juni, Maksukul.